بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واقتفى بأثره ودعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Pada pagi ini kita dapat diberikan kesempatan, nikmat dan juga kurniaan Allah Subhanahu Wa Taala untuk meneruskan pengajian kita pada membahaskan Al-Bidayah wa Nihayah karangan Al-Imam Abu Fida Ismail bin Umar bin Kathir Ad-Dimashqi Asy-Syafi'i rahimahullahu taala, yang mana kita sambung pada pembahasan kisah berkenaan dengan Nabi Syuaib alaihissalam pada uslub dakwah yang ditempuh oleh baginda alaihissalam ketika berhadapan dengan kaumnya, yakni kaum Madian. Baik. Kata Al-Imam Ibn Kathir rahimahullah, thumma mazaja at-tarhib bit-targhib. Baik, kemudian Nabi Syuaib alaihi salam beralih kepada bentuk ataupun di sini ثم انتقل إلى نوع من الترهيب ثم انتقل إلى نوع من الترهيب. Kemudian Nabi Allah Syuaib alaihi salam berpindah kepada uslub tarhib, nau'un min at-tarhib, sejenis daripada uslub iaitu dalam uslub dakwah, iaitulah tarhib, memberikan ancaman. Jadi sebelum ni at-targhib, yakni motivasi, galakkan. Kemudian intaqala ila naw'in min at-tarhib. Nabi Syuaib alaihi salam berpindah pula kepada uslub tarhib. Rahaba yurahibu tarhiban, bermakna ancaman, memberi amaran. Faqala wa ya qaumi la yajrimannakum shiqaqi an yusibakum mithlu ma asaba qauma nuh aw qauma hud aw qauma salih wa ma qaumu lutin minkum biba'id. Jadi di sini intaqala, makna kita kata berpindah daripada uslub targhib kepada tarhib. Jadi ayat ini Nabi Syuaib alaihi salam memberi peringatan dan juga amaran. Wa ya qaumi, wahai kaumku, la yajrimannakum shiqaqi, dan janganlah pemusuhan kamu terhadap aku menyebabkan kamu ditimpa bala bencana sebagaimana ditimpa ataupun menimpa kaum Nabi Nuh ataupun kaum Hud dan kaum Nabi Saleh. Wa ma qaumu lutin minkum biba'id, dan tidaklah kaum Nabi Lut itu jauh daripada kamu. Maknanya tidaklah jarak masanya itu jauh daripada kamu, maknanya dekat saja. Maksudnya kamu sedia tahu apa yang telah pernah menimpa mereka. Wa ma qaumu lutin minkum biba'id. Itu maksud dia. Baik, kata Imam Ibn Kathir rahimahullah, la tahmilannakum mukhalafati wa bughdukum ma ji'tukum bihi ala al-istimrari ala dhalalikum wa jahlikum wa mukhalafatikum fayahillu Allahu bikum min al-'adhabi wan nikal nadhira ma ahallahu bi nudhara'ikum wa ashbahikum min qaumi Nuh wa qaumi Hud wa qaumi Salih min al-mukaththibin al-mukhalifin. Maksud ayat ni, janganlah pertentangan kamu, permusuhan kamu, kebencian kamu terhadapku
mendorong kamu untuk terus menerus dalam kesesatan kamu. La tahmilannakum mukhalafati wa bughdukum ma ji'tukum bihi ala istimrari ala dhalalikum wa jahlikum wa mukhalafatikum. Kat sini ada benda yang halus yang kita nak tambah. Setiap apa yang kita sebutkan, apa yang Imam Ibn Kathir sebut ni, dia ada benda yang halus yang kita kena perhati. Kehalusannya. La tahmilannakum mukhalafati. Janganlah pertentangan kamu terhadapku, penyelisihan kamu terhadapku mendorong kamu. Maknanya kat sini kata dia disambung itu wa bughdukum ma ji'tukum bihi, dan kebencian kamu terhadap apa yang aku bawa. Maji'tukum bihi, apa yang telah aku bawa untuk kamu. Apa yang dibawa, risalah yang aku bawa, maknanya yang aku dakwahkan kepada kamu. Maji'tukum bihi, apa yang aku bawa untuk kamu dengannya. Dengannya ni maksud ni risalah. Maknanya apa yang Allah utuskan, iaitu tauhid, dakwah tauhid. Wa bughdukum ma ji'tukum bihi. Dia ada dua perkara yang Nabi Syuaib ingatkan mereka, jangan dua perkara ni mendorong kamu untuk terus menerus di atas kesesatan kamu. Terus menerus kamu sesat, terus menerus untuk kamu berada dalam kejahilan, dan terus menerus kamu berada dalam keadaan untuk menyelisihi aku. Baik. Ada dua perkara yang mendorongkan tiga perkara kat sini. Baik, dua perkara yang mendorongkan tiga perkara yang menyebabkan satu implikasi yang sangat besar. Fayahillallahu bikum minal azabi wan nikal, iaitu kena azab. Okey, sekarang ni kita ada tiga lah. Kita boleh bahagikan tiga kompartmen. Dua perkara yang mendorong, yakni perkara yang dorongan, terletak pada perkataan Ibn Kathir, la tahmilannakum mukhalafati wa bughdukum ma ji'tukum bihi. Yakni mukhalafah dengan al-bughdu bima ja'a bihi rasul. Dekat apa perkataan Imam Ibn Kathir tu, dua perkara yang mendorong. Pertama, mukhalafah, yakni menyelisihi perintah Rasul. Yang kedua, membenci apa yang dibawa oleh Rasul. Menyelisihi, dia tak ikut. Dia dah tahu tapi dia tak mau ikut. Dia dah tahu kebenaran Rasul, dia dah tahu apa yang Rasul bawa itu adalah benar, tapi dia tak mau ikut, walaupun dia tak benci. Bahaya. Yang kedua, membenci apa yang dibawa oleh Rasul. Boleh jadi menyelisihi itu, mukhalafah itu boleh berlaku disebabkan oleh adanya kebencian. Boleh jadi tak ada kebencian tapi melazimkan kebencian. Berdasarkan hadis Nabi SAW, man raghiba an sunnati falaysa minni. Siapa yang tak suka sunnahku, bila Nabi sebut kepada beberapa orang individu yang mereka kata mereka tak mau kahwin, mereka tak mau nak solat malam, tak mau tidur, nak puasa tapi tak mau buka. Nabi dengar kan, ma balu aqwamin yaquluna kadza wa kadza. Kemudian Nabi SAW dalam hadis sebahagian riwayat, faman raghiba an sunnati falaysa minni. Barang siapa membenci sunnahku, maka dia tidak termasuk, dia bukan di kalanganku. Faman raghiba an sunnati falaysa minni. Siapa yang membenci sunnahku, dia bukan dimasukkan. Rasa tak cukup dengan apa yang Nabi SAW bawa pun boleh dikira sebagai tak suka, membenci. Baik. Jadi dua perkara yang mendorong ini, mukhalafah dengan kebencian, menyelisihi perintah Rasul dan membenci perintah Rasul.
dia saling melazimi. Boleh jadi orang tu kita tak nampak dia cakap, dia nyatakan kebencian, tetapi bila dia menyelisihi itu sebenarnya ada nau'un minal bughd, ada sejenis daripada kebencian bila orang tu dia tak mau buat. Tetapi perlu ditafsirkan lagi lah. Maknanya ada faktor-faktor lain, bukan setakat kebencian sahaja yang menyebabkan dia menyelisihi, ada benda-benda lain yang perlu diperincikan. Tetapi kat sini secara umumnya dia saling melazimkan, dan dua perkara ini mukhalafah dan al-bughdu bima ji'ta ma ja'a bihi rasul, ma ji'takum bihi, ma ji'tukum bihi, itu yang maksudnya kan. Baik, membawa kepada tiga perkara: istimraru ala dhalalah wal jahl wal mukhalafah. Maknanya mukhalafah menyelisihi perintah Rasul dan membenci membawa kepada tiga natijah, iaitulah kesesatan, kejahilan dan mukhalafah juga, maknanya penyelisihan. Itu ala istimrar ala dhalalikum wa jahlikum wa mukhalafatikum. Akibatnya natijah yang terakhir, awaqibul umur, natijah yang terakhir, yahillallahu bikum minal azab wan nikal, maka Allah akan mengazab mereka. Wal-iyad billah. Sebagaimana yang telah Allah timpakan kepada orang yang binudharaikum wa ashbahikum, orang-orang yang ada perangai, sikap, sifat seperti kamu. Nudhara wa ashbah. Nudhara wa ashbah. An-nadhir wa syabih. Sama macam kamu, perangai kamu. Apa dia? Suka nak mukhalafah, suka tak mau ikut perintah Rasul, dan benci kepada apa yang Rasul bawa. Dan benda tu sama juga berlaku kepada orang sebelum kamu yang menatijahkan mereka azab yang pedih, seperti kaum Nuh, kaum Hud, kaum Saleh di kalangan mukadzibin al-mukhalifin, yang mendustakan Rasul dan menyelisihi Rasul. Itu maksud ayat ni. Maksud wa ya qaumi la yajrimannakum shiqaqi an yusibakum mithlu ma asaba qaum Nuh atau qaum Hud atau qaum Saleh wa ma qaum Lut minkum biba'id. Baik, makna firman Allah Subhanahu wa taala, wa ma qaum Lut minkum biba'id, tidaklah kaum Lut itu daripada kalian jauh, tidaklah jauh kaum Lut itu dengan kalian, dari sudut waktu, dari sudut masa, fi zaman, maknahu fi zaman. Kata Imam Ibn Kathir, maknanya dari sudut jarak masa, dari sudut jarak masa. Itu yang dikatakan di sini, wa ma qaumu Lutin minkum biba'id. Apa dia, tidaklah kaum Lut itu daripada kamu jauh. Tidaklah jauh daripada apa yang kamu apa yang menimpa kepada kaum Lut itu berbanding dengan apa yang kamu lakukan, itu adalah samalah, maknanya ada persamaan dari sudut mereka mukhalafah, apa yang dibawa oleh, menyelisih apa yang dibawa oleh Rasul, dan mereka membenci apa yang dibawa oleh Rasul. Tetapi biba'idin maknanya fi zaman, maknanya jarak antara kamu dengan kaum Lut, kaum Madian dengan kaum ni tak jauh. Ay ma bil ahdi min qadam, min qidam, umaqidun apa dia, balaghakum ma ahalla bihim ala kufrihim wa utuwihim, iaitu apa yang sampai kepada kamu, sampai kepada kamu berupa azab yang menimpa kaum Lut itu bukanlah sesuatu yang jauh, bukanlah sesuatu jauh, maksudnya kamu tahu apa yang menimpa mereka, kamu tahu apa yang menimpa mereka.
telah sampai kepada kamu azab yang menimpa mereka disebabkan oleh kekufuran dan penentangan mereka. Baik. Itu maksud wa ma qaumul lutin minkum biba'id. Baik. Ada tafsiran lain mengatakan makna ayat tu, yakni mereka kaum Lut itu tidak jauh tempat tinggalnya daripada kalian wahai kaum Madian. Wa qila ma'nahu wa ma hum minkum biba'idin fil mahallati wal makan. Tafsiran kedua maknanya tempat kaum Lut itu tidaklah jauh daripada kamu wahai kaum Madian, dekat je. Itu tafsiran yang kedua. Tafsiran pertama zaman, masa. Maksud jarak antara kaum Lut dengan kaum Madian adalah dekat. Maknanya tak jauh sangat. Sebab generasi kamu ni masih lagi di maknanya cerita ataupun khabar berkenaan dengan kemusnahan mereka itu masih lagi segar dalam ingatan generasi kamu. Maknanya kamu tahu benda tu, azab yang pernah menimpa kaum Lut, kamu tahu wahai kaum Madian, kamu tahu. Tu yang pertama kan. Yang kedua, tempat mereka dengan tempat kamu ni dekat. Tak jauh. Betul lah, Madian ni dia kalau sekarang kita kata dia punya masih lagi dalam wilayah Syam. Kalau sekarang maknanya kalau sekarang berhampiran dengan Madian, kalau tak salah maknanya bahagian Tabuk lah, ke atas, dia sempadan dengan Syam lah, masih lagi dalam Saudi dan bersempadan dengan Syam. So kaum Lut tu memang dah dekat lah dengan kaum Madian. Itu dari sudut geografi, tempat, so makan maksudnya kita kata kawasan, dari sudut kita kata tempat sangat dekat lah. Itu tafsiran yang kedua. Tafsiran yang ketiga, waqila fi sifati wal af'alil mustaqbahat. Tafsiran yang ketiga, wama qaumul lutin minkum biba'id, maknanya dari sudut sifat dan dari sudut perbuatan-perbuatan keji yang mereka lakukan. Seperti min qat'i tariq wa akhdhil amwalin nas jahratan wa khufyatan bi anwa'il hiyal wa syuhat. Maknanya perangai kamu wahai kaum Madian dengan kaum Lut tu tak ada beza jauh. Kaum Lut ni mereka juga memotong jalan manusia, yakni menahan manusia, merompak harta benda manusia secara terang-terangan ataupun secara sembunyi dengan pelbagai bentuk hilah dan juga syubhat. Kalau kita tengok itu tafsiran yang ketiga, fi sifati wal af'ali mustaqbahat. Tetapi kaum Madian dia tak buatlah amalan amalan kaum Lut. Dia tak buatlah homoseksual tu. Kan. Tetapi dia sama dari sudut kaum Lut, dia rompak jalanan, merompak harta benda orang, menahan manusia daripada jalan, merampas harta benda manusia dengan pelbagai hilah, dengan pelbagai cara. Begitu juga kaum Madian. Itu maksud yang tafsiran yang ketiga tu. Maknanya sama dari sudut wa ma qaumul lutin minkum biba'id, maksudnya tak jauhlah perangai kamu dengan perangai kaum Lut. Baik, wal jam'u baina hadhihi al-aqwal mumkin fa innahum lam yakunu ba'idin minhum la zamanan wala makanan wala sifat. Menghimpunkan kesemua pendapat-pendapat tafsir itu adalah boleh. Kata Imam Ibn Katsir boleh. Kerana keadaan mereka itu tidaklah jauh daripada kaum Lut, sama ada dari sudut zaman, dari sudut masa, jarak masa kan, dan juga tempat, dan juga dari sudut sifat perangai. Sifat mereka tu sama je lebih kurang dari sudut melakukan perkara-perkara keji, mengambil harta benda manusia dengan tipu helah, dan memutuskan jalanan, merompak di jalanan dan sebagainya. Baik. Itu satu bentuk tarhib, ancaman. Ancaman.
Jadi bila kita lihat masyarakat dalam keadaan melakukan kemungkaran ataupun maksiat ataupun kesyirikan, bid'ah dan sebagainya, maka antara bentuk perkara yang perlu kita lakukan adalah kita memberi tarhib, ancaman secara umum. Ancaman secara umum. Itu lebih dekat. Itu lebih terkesan pada hati manusia berbanding dengan kita mengkhususkan. Maksudnya kita khususkan orang, kita sebut tentang orang ni, terus kita sebut tentang orang ni, itu lebih susah untuk diterima berbanding dengan kita menyebut secara umum. Secara umum. Baik. Thumma mazaja tarhib bitarghib. Maknanya kemudian Nabi Syuaib alaihi salam mencampurkan antara kedua-dua uslub. Yakni uslub tarhib dan targhib. Ini ancaman, amaran dan juga motivasi. Harapan, pengharapan. Targhib ni juga kita kata pengharapan. Memberikan motivasi, galakan. So dicampurkan. So yang pertama targhib, yang kedua tarhib, kemudian yang ketiga campurkan. Targhib dengan targhib. Faqala wastaghfiru rabbakum thumma tubu ilaihi inna rabbi rahimun wadud. Baik. Kemudian kata Nabi Syuaib alaihi salam, wastaghfiru rabbakum. Mohonlah keampunan kepada Rabb kalian, Tuhan kalian. Thumma tubu ilaihi. Kemudian bertaubatlah kalian kepadanya. Inna rabbi rahimun wadud. Sesungguhnya Rabbku, Tuhanku maha penyayang dan maha mengasihani. Maha mengasihani dan maha menyayangi. Baik. Kita tengok dalam tafsir ni sebut apa? Imam Ibnu Katsir kata ai aqli'u amma antum fihi wa tubu ila rabbikum ar-rahim al-wadud. Makna istaghfiru rabbakum tu maknanya tinggalkan apa yang telah antum, apa yang telah kalian pegang. Apa i'tiqad yang tidak benar, penyembahan berhala, kesyirikan, kezaliman dalam muamalah kalian terhadap manusia, perbuatan kalian curang di dalam takaran dan juga timbangan. Aqli'u amma antum fih. Apa yang kalian dah buat. Itu maksud taubat. Maknanya istighfar dan taubat tu melazimkan seseorang untuk meninggalkan, mencabut dan membuang, meninggalkan kemaksiatan ataupun kesalahan yang dilakukan. Wa tubu ila rabbikum, yakni kembalilah bertaubat kepada Tuhan kalian yang maha mengasihani dan maha penyayang, maha mengasihani. Fa innahu man taba ilaihi taba alaihi. Kerana sesungguhnya barang siapa yang bertaubat kepadanya, maka Allah akan terima taubatnya. Fa innahu rahimun bi'ibadi. Kerana sesungguhnya Allah Ta'ala itu dia maha mengasihani akan hamba-hambanya. Arhamu bihim minal walidati biwaladiha. Dia lebih mengasihani terhadap mereka, mengasihani kepada mereka berbanding seorang ibu kepada anaknya. Kasih sayang Allah itu mengatasi kasih sayang seorang ibu kepada anaknya. Itu maksudnya. Kasih sayang Allah, rahmat dan kasih sayang Allah mengatasi rahmat dan kasih sayang seorang ibu kepada anaknya. Subhanallah. Kita dah tengok, kita rasa kat dunia ni kasih sayang ibu tu dah paling habis dah. Tetapi sebenarnya Allahu arhamur rahimin. Allah itu mengatasi rahmatnya, kasih sayangnya itu
mengatasi seluruh orang-orang yang mengasihani, orang-orang yang merahmati. Wadudun wa huwal mujib. Kat sini ditafsirkan oleh Imam Ibn Katsir, wadud maknanya Allah Taala memustajabkan. Makna sini Ar-Rahim tu dah kasih sayang, dah mengasihani. Wadud tu mengasihani juga. Wadud tu kata Imam Ibn Katsir al-mujib. Wadud maknanya Allah Ta'ala kat sini dalam konteks ayat ini, maknanya Allah Ta'ala memustajabkan doa kamu. Allah akan terima taubat kamu, Allah akan dengar keluh kesah kamu, Allah akan dengar permintaan kamu, permohonan keampunan, istighfar kamu, Allah Ta'ala akan terima taubat kamu. Mujib. Akan mendengar segala rintihan kamu. Walau ba'da taubati ala abdihi, walaupun setelah taubat telah dilakukan, ataupun taubati ala abdihi, yang telah diterima dari atas hamba-Nya. Walau minal mubiqatil izam, walaupun hamba tadi telah melakukan perkara-perkara yang dosa-dosa yang besar yang boleh memusnahkannya. Dosa-dosa besar macam mana sekalipun Allah akan ampunkan kalau kita bertaubat. Nampak? Baik. Jadi ini kita kata uslub targhib dengan tarhib. Targhib dengan tarhib. Maknanya sebelum yang kita bincangkan tadi, wa ma qaum lutin minkum biba'id, itu bentuk tarhib. Itu bentuk tarhib. Sekarang ni targhib. Perintah untuk istighfar, bertaubat, menyesal akan dosa-dosa yang pernah dilakukan. Kemudian menyesali menyesali atas apa yang dilakukan, meninggalkan apa yang telah dilakukan berupa dosa dan maksiat, dan bertaubat kepada Allah. Meninggalkan segala perkara yang telah kita lakukan yang merupakan dosa dan pelanggaran, dan walaupun ianya adalah perkara yang merupakan dosa-dosa yang mubiqat al-idham, dosa-dosa yang besar yang boleh memusnahkan kita. Baik, jadi ini adalah targhib, motivasi dan galakan daripada Nabi Syuaib alaihissalam kepada umatnya, kepada kaumnya Madian. Baik. Adakah masalah kahwin sahaja atau termasuk lain-lain amalan perintah Nabi? Faman raghiba an sunnati umum. Sunnati maknanya bukan setakat kahwin saja, tetapi semua perintah-perintah Nabi yang berbentuk, kita kata yang termasuk dalam sunnahnya lah, semua. Apa sahaja yang sabit sebagai sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, ianya termasuk. Baik, qalu ya Syuaib ma nafqahu kathiran mimma taqulu wa inna lanaraka fina dha'ifa. Ini respon yang dihadapi oleh Nabi Syuaib alaihissalam setelah menggunakan pelbagai uslub dakwah. So Nabi Syuaib alaihissalam menggunakan uslub tarhib, kemudian dicampurkan antara tarhib dengan tarhib. Dah bagi galakan, dah berlemah lembut. Betul tak? Dakwah Nabi-Nabi ni, mereka dah paling berlemah lembut dah. Dah berlemah lembut, dah cakap baik-baik, dah bagi amaran, dah bagi motivasi, galakan, dah macam-macam dah. Dah macam habis dah. Dia dah buat benda semua tu, dia dah buat dah. Uslub-uslub tu dah buat dah. Macam kita tengok Nabi Nuh alaihissalam kan. Inni da'autu qaumi lailan wa nahara. Siang malam pagi petang mereka berdakwah. Siang malam pagi petang mereka mengajar kebaikan. Mereka menjelaskan kebaikan, mereka menjelaskan kemungkaran, mereka memberi amaran, memberi motivasi, memberi galakan. Dah habis dah. Tetapi tetap ditentang. So ini adalah sunnatullah. So benda yang kita kata, kalau kita mengajak orang kepada kebaikan dan kita menegah daripada kemungkaran, ni memang confirm akan kena macam tu juga. So kita tak boleh expect kita ni lebih baik daripada Nabi-Nabi.
Kita nak aku nak bawa dakwah yang semua orang suka, bohong lah. Memang dia memang tak berpijak di atas bumi yang nyata. Dia memang itu adalah dakwah yang dibina di atas waham, dibina di atas fantasi, yang kita kata yang tidak dibina di atas realiti, hakikat sebenar. Jadi dakwah ni, kalau dia ingat dakwah ni orang akan sambut dengan tepuk tangan, orang akan sambut dengan kapet merah, orang akan sambut dengan apa kita kata apa dia penerimaan secara total, tidak. Sebab apa? Sebab dakwah para nabi dan rasul pun Allah Ta'ala jadikan sebaik-baik contoh, sebaik-baik dakwah. Dah ada targhibnya, dah ada tarhibnya, dah ada dicampurkan tarhibnya dengan lemah lembut, dengan ada amaran, dengan ada macam-macam. Sudah dikerahkan tenaga mereka, tetapi tetap ada penentangan. Bukan bermaksud kita berputus asa, tetapi nak bagi tahu macam mana sekalipun dakwah yang kita serukan, yang kita buat, kalau kita rasa kita ni lebih baik daripada Nabi dan Rasul, memang kita adalah seorang individu yang paling jahil sekali dan paling tak tahu tentang tabiat dakwah para Nabi dan Rasul. Cuma kita tak bolehlah kita terus nak bila dakwah sikit terus kita nak samakan dakwah kita dengan dakwah Nabi dan Rasul tanpa kita melihat apa yang menjadi persediaan dan juga menjadi tuntutan-tuntutan yang ada dalam dakwah. Tak semudah kita cakap sekali kemudian kita terus nak samakan dakwah kita dengan dakwah Nabi dan Rasul. Tak boleh. Bukan juga semudah itulah. Maknanya setelah kita mengerahkan segala daya upaya kita dengan pelbagai jenis uslub, maknanya kita mengaji usul dakwah, kena mengaji apa itu yang disebut sebagai wasilah dakwah, apa disebut sebagai uslub dakwah, itu ada dalam perbahasan usul dakwah. Macam mana maknanya apa dia yang ada dalam Quran dan sunnah itu. Kan? Baik. Bukan semudah kita tulis dekat media sosial kemudian kita bergaduh kat situ, kemudian kita terus isytihar orang yang tak setuju dengan kita tu sebagai penentang, sebagai kafir ke, sebagai tak setuju dengan kita ni, terus kita panggil dia apa kita anggap inilah apa sunnatullah, maknanya kita terus kita rasa macam apa yang kita alami di media sosial itulah sebagai perkara yang realiti. Bukan semudah itu, maknanya dia bukan hanya melibatkan di alam maya ni, tetapi sebenarnya dia adalah perkara yang melibatkan keseluruhan hidup. Maknanya bila kita terlibat dalam lapangan dakwah ni, dia melibatkan seluruh aspek kehidupan kita dan dia akan memberi kesan kepada kehidupan kita. Maknanya sehingga bukan setakat kita tulis kita lari kan, macam kita tak berhadapan dengan ataupun kita bergaduh dekat media sosial, kita pun lari, kemudian kita tak berhadapan secara bertentangan, maksud bertentang mata, kita tak pernah kenal apa orang tu, kemudian kita terus isytihar dia sebagai musuh dakwah dan sebagainya, itu tak tepatlah. Ataupun apa yang kita lihat hari ni, orang duk bergaduh antara satu sama lain dengan di media sosial, orang ni buat konten YouTube ni, hentam orang tu, react orang ni, hentam orang ni, kemudian dia pun anggap benda tu sebagai okey dah cukup, aku buat benda macam tu, okey dah cukup. So dia tak ada, kita kata apa, dia tak ada taksil ataupun memenuhi prinsip-prinsip dakwah itu sendiri. Tak ada bil hikmah, tak ada wal mau'izatil hasanah, tak ada wajadilhum billati hiya ahsan, tak ada semua tu. Maknanya tak ada hikmah, kemudian menjatuhkan peribadi orang, kemudian sampai tahap body shaming, sampai tahap menyerang peribadi. Itu semua tak ada lah. Kita kata tiba-tiba kita nak expect orang terima dakwah kita semudah itu, bila kita sendiri yang ada khalal, kita sendiri ada kelompongan, kita sendiri yang telah salah langkah dalam kita mengajak orang kan. Maknanya kita melibatkan, kita menyerang peribadi individu, menyerang peribadi orang ni,
menyerang fizikal orang, menyerang orang ni. Kemudian tiba-tiba bila orang tak terima, kita marah, kita melenting. Kita pun kiaskan kita punya seruan tu macam Nabi dan Rasul lah. Kita tengok, oh tak apa, kita macam Nabi dan Rasul. Itu salah lah. Itu salah. Bukan semudah itu. Bukan semudah itu. Baik. Jadi apa respon yang diterima oleh Nabi Syuaib AS? Ya Syuaib, kata kaumnya, qalu, yakni qala qaumuhu, Madian, ya Syuaib, wahai Syuaib, ma nafqahu kathiran mimma taqul. Kami tak faham. Kami tak boleh faham apa yang kau cakap. Sangat banyak perkara yang kami tak boleh faham. Ma nafqahu kathiran mimma taqul. Kami tak banyak benda yang kau cakap tu kami tak faham. Apa ni? Apa yang kau cakap ni kami tak faham. Wa inna lanaraka fina dha'ifa. Sesungguhnya kami melihat engkau di kalangan kami adalah seorang yang lemah. Seorang yang lemah. Baik. Ayat ni pun penting Penting kita nak kena faham ayat ni. Maknanya tuduhan ataupun tuduhan mereka terhadap Nabi Syuaib AS berkenaan dengan ma nafqahu kathiran mimma taqul. Qalu ya Syuaib ma nafqahu kathiran mimma taqul. Baik. Kata Imam Ibn Jarir At-Tabari, kita tengok tafsir ayat ni dulu. Ma na'lamu haqiqata kathirin mimma taqul wa tukhbiruna bih. Maksudnya, wahai Syuaib, kaum Madian kata, kami tak faham apa benda. Banyak benda yang kami tak tahu hakikat apa yang kau cakap dan apa yang kau khabarkan kepada kami. Kami tak faham. Dia kata Imam Ibn Jarir At-Tabari, kami tak faham apa yang kau cerita ni tentang kiamat, tentang Allah, tak faham. Itu satu tafsir. Kami banyak tak faham. Ibn Kathir rahimahullah dalam tafsir dia kata, ma nafhamu wa la na'qilu kathiran min qawlika wa fi adhanina waqrun wa min bainina wa bainika hijab. Wahai Syuaib, kami tak mampu nak memahami dan memikirkan banyak perkara yang datang daripada perkataan, ucapan. Kami tak boleh nak faham. Wa fi adhanina waqrun, pada telinga-telinga kami ni ada penghalang. Dan di antara kami dengan kamu ada penghalang, hijab. Tetapi Sufyan Ats-Tsauri kata, bila wa inna lanaraka fina dha'ifa, dan kami melihat engkau ni di kalangan kami, engkau ni hanyalah orang yang lemah. Lemah ni kat sini kata Sa'id bin Jubair dengan Sufyan Ats-Tsauri, sebab apa mereka kata Nabi Syuaib lemah? Sebab dikatakan Nabi Syuaib AS pada akhir hayat baginda, maknanya pada akhir dakwah baginda tu sampai tahap dikatakan dharirul basar, mata Nabi Syuaib buta. Ini satu pendapat ulama. Tapi itu perlu diteliti baliklah. Sedangkan kata Ats-Tsauri, kata Imam Sufyan Ats-Tsauri, wa kana yuqalu lahu khatibul anbiya. Mereka memanggil Nabi ataupun digelarkan Nabi Syuaib ni sebagai khatibul anbiya. Kita bincangkan ucapan dia paling fasih sekali. Jadi kat sini maksudnya bila kaum Madian ni kata ma nafqahu kathiran mimma taqul, sebenarnya mereka bukan tak faham tapi buat-buat tak faham. Sebab Nabi Syuaib ni, kan kita bincang sebelum ni, antara ulama sebut tentang mukjizat dia walaupun tak disebutkan riwayat secara sarahah, secara langsung, tetapi sebahagian pendapat ulama kata mukjizat Nabi Syuaib ni sama dengan mukjizat Nabi Muhammad dari sudut apa? Fasahah, dari sudut kejelasan dan juga kefasihan ucapan beliau. Macam mukjizat Quran. Macam mukjizat Quran, macam ucapan Nabi Syuaib tu jelas.
dan kaum dia boleh faham sebenarnya. Tapi dia, kenapa dia pun kata ma nafqahu kathiran mimma taqul? Sebab mereka inat, mereka sombong, mereka nak iktiraf, mereka nak bangkang. Mereka tak faham. Apa kau cakap ni aku tak faham. Kan? Macam tu. Tapi dia faham sebenarnya. Apa hang cakap ni aku tak faham. Cakap bagi betul sikit. Macam tu kan bahasa kita. Apa ni cakap ni terlampau tinggi, terlampau akademik sangat ni. Bagi faham sikit. Padahal dia faham. Macam tu kan. Apa ni guna istilah-istilah Arab ni. Cuba guna istilah-istilah akademik sikit. Guna istilah-istilah bahasa Inggeris ke. Baru kami faham. Istilah-istilah bombastik sikit. Macam tu lah kan. Istilah-istilah ilmiah sikit tak. Maksudnya menunjukkan dia orang faham tapi dia orang sombong. As-Suddi pula mentafsirkan wa inna lanaraka fina dha'ifa. Sesungguhnya kata kaum Madian kepada Nabi Syuaib, kami melihat engkau di sisi kami adalah seorang yang lemah. As-Suddi kata anta wahidun, kau seorang. Ini satu qaul daripada As-Suddi. Kau seorang je. Kau seorang-seorang. Kau dengan anak-anak kau je. Dengan orang-orang yang beriman yang sikit. Kau seorang. Anta wahidun ya Syuaib. Kau seorang je wahai Syuaib. Kami ni ramai. Kami majority. So dia orang sombong sebab dia orang rasa dia orang ramai. Dia orang paling berpengaruh. Sebab dia orang kata dekat Nabi Syuaib, wa inna lanaraka fina dha'ifa. Sungguhnya kami melihat engkau di sisi kami sangat lemah. Sebab kamu hanya seorang saja. Kamu seorang-seorang. Tak ada follower yang ramai. Tak ada pengikut yang ramai. Kan? Macam orang hari ni lah. Bila ada dia nak sombong orang, dia kata contohnya bila dia punya tokoh ataupun dia punya guru ke ustaz ke kena ditegur kesalahan dan sebagainya, dia akan main sentimen. Dia kata kawan ni dia bawa perkataan ustaz juga kan, perkataan guru dia juga, tapi ditegur. Bila ditegur tahu benda tu tak betul, dia kata kamu siapa kan? Ustaz kamu tu berapa follower dia? Sikit je, tak ramai. Saya ni, aku ni follower ustaz aku 1 million. Dia macam tu kan? Dia macam tu. Samalah inna lanaraka fina dha'ifa. Ai anta wahidun. Kau seorang je. Follower sikit. 10 orang pun tak sampai contoh kan. Jadi yang ni kami ni selebriti. Kami ni ustaz, kami ni dah maknanya level orang panggil apa? Follower dia beratus-ratus K. Siapa kamu? Kenapa? Apa kamu nak apa hak kamu untuk menegur kami ni yang dah ramai? So dia sombong dengan bilangan. Sombong dengan bilangan. Itu pendapat As-Suddi. Sebab tu dia kata wa inna lanaraka fina dha'ifa anta wahidun. Kau seorang je. Kan? Sebab tu apa dia sebahagian ulama tafsir dia kata zalila dha'ifa, maknanya kau ni lemah, kau ni hina. Kerana kabilah engkau sendiri tidak berada dengan agama kau. Kabilah kau sendiri tak sokong kau. Itu satu pendapat. Li anna ashirataka laysu ala dinika. Kabilah engkau sendiri pun tak sokong kau. So kau jangan act lah. Dia kata dekat Nabi Syuaib. Fa anta dhalilun dhaif. Jadi engkau hina dan lemah. Apa kamu nak ikut? Tu sombong. Kibru batarul haq wa ghamtun nas. Sombong itu menolak kebenaran dan meremehkan manusia. Ini lah perangai. Kan? Orang kampung kau pun tak sokong kau, tiba-tiba kami nak ikut kau. Adik-beradik kau pun tak sokong kau. Macam tu lah. Macam sekarang kan. Sekarang ni kita tengok macam tu juga. Perangai. Dituduh contohnya dia orang tak puas hati dengan apa? Seorang tokoh. Abang dia pun tak sokong dia. Kan? Ayah dia pun tak sokong dia. Mak dia pun tak sokong dia. Macam tu kan. Dia main apa? Dia bukan objektif. Dia tak tengok sesuatu dengan objektif, tapi dia panggil mughalatah. Dia
Dia orang panggil point dekat sini, dia lari kat sana. Dia pusing ke lain. Point dia kat sini, titik point kat sini, dia lari, dia pergi entah melibatkan apa, melibatkan perkara yang tak sepatutnya. Baik, kalau kita tengok dalam Ma'alimut Tanzil, ya Syuaib ma nafqahu ma nafham, kami tak faham. Baik, ma nafqahu kathiran mimma taqul, kami tak faham apa yang kau cakap, banyak kami tak faham. Kami melihat engkau di sisi kami orang yang lemah, tak ada kekuatan. Annahum qalu kana dhariral basar, mereka mengatakan apa dia, Nabi Syuaib alaihissalam ketika itu buta. Wa qaruya fi hadithin marfu' annahu annahu baka min hubbillahi hatta amiya faradallahu alaihi basara wa qala ya Syuaib atabki min khawfika min an-nar aw min shawqika ila al-jannah, faqala bal min mahabbatik fa idza nadartu ilayka fala ubali madha yusna'u bi, فأوحى إليه الله هنيئا لك يا شعيب لقائي فلذلك أخدمتك موسى ابن عمران كليمي. Hadis ini tak sahih. Hadis ini dikatakan sebab diriwayatkan dalam satu hadis secara marfu' disebutkan tentang punca Nabi Syuaib buta sebab banyak menangis, sebab rindukan Allah, sebab nak bertemu dengan Allah. Lalu Allah pun wahyukan kepada Nabi Syuaib, hani'an laka ya Syuaib liqa'i fadzalika akhdamtuka Musa bin Imran kalimi. Maka demikianlah, disebabkan kecintaanmu itu, maka aku datangkan Musa bin Imran kalimi, orang yang aku berkata-kata dengannya sebagai berkhidmat untukmu. Tapi hadis ini tak sahih. رواه الواحدي عن أبي الفتح محمد بن علي الكوفي عن علي الحسن بندار أبي الله محمد بن رملي عن الشام وهو غريب جدا. هذا ini غريب جدا وقد ضعفه الخطيب البغدادي. Hadis ni tak sahih, didaifkan oleh para ulama, antaranya Al-Hafiz Al-Khatib Al-Imam Al-Khatib Al-Baghdadi rahimahullah. Dalam perawi dia ada antaranya Ismail bin Ali bin Hasan Bandar bin Musanna Abu Sa'd Al-Wa'id Al-Istirabadi. Baik, kata Al-Hafiz Al-Dhahabi في الميزان الاعتدال هذا الحديث باطل لا أصل له. Hadis yang cakap Nabi Syuaib alaihissalam ni buta sebab menangis, rindu ke Allah, kemudian Allah kembalikan pandangan dia, radallahu alaihi basarahu, kemudian dia menangis lagi. Allah tanya dia, wahai Syuaib, tabki min khawfika minan nar, adakah kau menangis kerana kau takut ke neraka, atau kau min syauqika ila jannah, atau kerana kau rindukan syurga? Kemudian jawab Nabi Syuaib, bal min mahabbatika, bahkan aku menangis ni sampai buta ni kerana aku cintakanmu ya Allah, maka aku tidak peduli lagi. Allah pun wahyukan. Kemudian Allah bagi Nabi Syuaib bertemu dengan Nabi Musa. Itu yang kisah tu kan. Dikatakan kisah tu Nabi Musa bertemu dengan Nabi Syuaib ni. Sebenarnya hadis ni tidak sahih. Hadis ni dhaif. Bahkan tidak ada asal. Kata Imam Az-Zahabi, hadzal hadis batilun la asla lahu. Batil. La asla lahu, tak ada asal lah. Maknanya tak ada asal ni, maknanya tak ada riwayat-riwayat lain yang boleh kita iktimadkan. Tak ada riwayat-riwayat yang sahih, hasan ke, ataupun yang dhaif yang boleh naik ke hasan ke, tak ada, semuanya batil. Tak ada langsung yang boleh dipakai. So dia tak, la asla lahu lah, macam Imam Az-Zahabi kata, tak ada perkara yang boleh dikembalikan kepada asal untuk kita jadikan dia sebagai, kita nak jadikan dia sebagai hujah. Tak ada perkara yang boleh menyokong kesahihan untuk menaikkan
status hadis tersebut sebagai hadis yang makbul, tak boleh. Hadis yang diterima tak boleh. Jadi ini kita ingat kalau ada orang cerita kisah ni, maksudnya kita tambih lah. Kita tambih, maknanya dia tak sahih. Baik. Wa qawluhum walaula rahtuka larajamnaka wama anta alaina bi'aziz. Baik, apa lagi perkataan kaum dia? Baik, tadi yang perkataan yang kita sebut tadi, ma nafqahu ya Syuaib, ma nafqahu kathiran mimma taqul. Ini ulama-ulama ahli sunnati wal jamaah, mereka ambil ayat ni, mereka istimbat daripada ayat ni. Mereka kata setiap ahli batil pada setiap zaman, semua syubhat mereka akan berlega pada menolak perintah Rasul, khabar yang dikhabarkan oleh Rasul dengan alasan tak faham. Dengan alasan tak faham. Ataupun tak boleh difahami. Macam siapa? Macam golongan ahlu takwil. Bagi contoh tu, ahlu takwil, mereka kata kita tak boleh faham nas Al-Quran ni, As-Sunnah ni secara zahirnya. Kita tak boleh faham. Kita kena takwil. Ini perangai samalah. Ma nafqahu kathiran mimma taqul. Sebab apa dia kata kita tak boleh faham kalau kita tak takwil. Kalau kita faham secara zahir, kita akan tashbih, akan tajsim, akan tamthil, akan ini, akan itu, macam-macam dia bagi alasan. Jadi kita tak nak faham. Kan? Ma nafqahu kathiran mimma taqul. Yang lucunya dengar tilawah Quran malam ke bila? Baguslah sekarang ni tilawah Quran majlis tilawah Quran dia buat apa? Baca Quran tu. Kemudian dia selang-selikan dengan baca tafsiran baca terjemahan dia pun. Tapi terjemah tu tak betul lepas tu yang lucunya yang lucu kita yang jadi lucu ni bila yalah baca Quran cara macam tu satu hal lah, itu dibahas oleh ulama lah. Kita pun dah pernah bincang isu ni kan, yakni masalah tarannum tu kan. Tak apalah dia nak baca tarannum tu, tapi itu kita perbincangan tempat lain. Tapi kita kata lepas pada, tak salah semalam yang anda terdengar tu, dia baca surah Al-Mulk kan, dia baca surah Tabarakalladzi biyadihil mulk. Kemudian bila dibaca terjemahan tu dia kata apa? Maha berkat Allah yang menguasai seluruh kerajaan langit dan bumi. Menguasai. Padahal jelas-jelas Quran Tabarakalladzi biyadihil mulk. Maha berkat Allah yang di tangannya kerajaan. Di tangannya biyadihil mulk kan. Terjemah dalam bahasa Arab tu, kalau kita terjemah harfi pun kita boleh faham lah kan. Isbat tangan Allah kan. Isbat tangan Allah macam ahli sunnah. Tapi sebab kan punya pekat takwil tu, sampai terjemah pun dia kuasa tu kan. Tak apalah dia nak terjemah tak kuasa tu, tapi bagi kita yang ahli sunnah, yang kita pegang dengan beriman dengan sifat-sifat Allah ni sebagaimana datang dalam Quran, so kita faham lah kan. Maksudnya isbatkan tangan Allah tu tanpa kita menyamakan ia dengan makhluk kan. Tapi mereka awal-awal lagi mereka dah tolak, mereka dah terus takwil. Jadi tak ada lah, maksudnya tak ada ruang lah untuk apa? Untuk kita kata mengisbatkan sifat tu, sifat khabariyah kan, sifat tangan Allah. Jadi lucunya kan, Barakalladzi biyadihil mulk. Cuba suruh dia terjemah satu-satu kan bahasa Arab. Terus terjemah kuasa. Terjemah kuasa kan. Maha berkat Allah, maha berkatlah Tuhan ya Allah yang menguasai kerajaan. Menguasai kerajaan tu tak sebut di tangannya segala kerajaan. Kan? Allah musta'an. Tak apalah, kita kata orang dia baca Quran, baca kan, tapi
kena ingatlah apa hak, bukan setakat kita baca saja, bukan setakat taranum saja, tapi kena ikut dan kena beriman dengan apa yang disebutkan dalam Al-Quran, kan, lafzan wa ma'na, lafaz dan makna, bukan ambil makna saja, lafaz tak mau beriman. So salah. Maknanya keimanan dia ada taksir lah, ada kekurangan lah, tak sempurna lah. Muta'abbidun bitilawatihi, tetapi ghairu muta'aqqilun bimafhumihi atau bitafsirihi, tapi tak mau nak faham. Dia hanya nak baca, tapi dia tak mau nak faham dan tak mau nak tadabbur. Dia nak faham tapi faham pula tak ikut cara yang sebenarnya, tak ikut sebagaimana yang Nabi SAW dan para sahabat faham. Poin dia, Nabi dan sahabat faham, biadihil mulk, di tangannya lah, tangannya segala kerajaan. Apa masalah? Kan tangan macam tangan kita, tangan Allah. Tu kita kata masalah kan, masalah. Allahul musta'an. Baik. Jadi itulah kita kata, sebahagian kalau kita buka dalam kitab-kitab tafsir atau kitab-kitab akidah, sebahagian ulama dia berdalilkan dengan ayat ni, ma nafqahu katsiran mimma taqul. Antaranya tak salah Imam Asma'ani dalam Intisar ya Ashabil Hadis, kalau tak salah dia ada sebut, ataupun dalam Syarh Usul I'tiqad Ahli Sunnati wal Jamaah ada sebut benda ni. Maknanya hujah ahlu takwil, mereka yang suka geng-geng takwil kan, ayat-ayat sifat semua ni, dia jadi apa, pasal dia punya maknanya pandangan dia pada nas itu adalah dia anggap bahawasanya nas itu macam Syekh Utsaimin cakap lah kan, dia anggap maksudnya nas tu tak boleh membawa kepada hidayah, tak boleh membawa kepada petunjuk, kena takwil dulu baru dapat petunjuk. Kan? Jadi mereka beranggapan bahawasanya nas Al-Quran dan Sunnah itu membawa kepada ta'miyah, membutakan, tak memberikan petunjuk, tapi membutakan orang. Itu yang kena takwil tu kan, Allahul musta'an. Kalau dia orang faham betul-betul lah isu ni, dia orang takkan berani lah kan untuk takwil ataupun tafwid. Sekarang pun tafwid tambah menyerahkan makna pada Allah dan sehingga membuka ruang kepada golongan falasifah dan golongan ahli batil untuk mentakwil ayat-ayat Allah. Itu yang jadi kita kata banyak golongan batiniyah, golongan sesat ni, mereka semakin bermaharajalela disebabkan kita telah memberi ruang untuk mereka mentakwilkan dan mentahrif ayat-ayat Allah. Itu semua kena muhasabah lah kan, kena muhasabah lah. Jangan kita kerja nak apa, sesatkan orang, nak wahabikan orang, tapi kita tak muhasabah, kita pun ada banyak kekurangan. Kita asyik nak cakap orang wahabi, orang sana wahabi, orang sini tak betul, orang sini tak betul. Kita sendiri pun banyak lagi benda yang kita tak betul. Kita nak tuduh orang tak betul. Allah musta'an. Baik. Kemudian itu hadis tadi memang tak sahih lah kan. Wa qauluhum walaula rahtuka la rajamnaka wa ma anta alaina bi'aziz. So respon yang diterima oleh Nabi Syuaib alaihi salam yang berikutnya adalah apa? Ancaman, ugutan daripada kaumnya Madian. Mula-mula mereka pelekehkan, kemudian kemuncaknya mereka nak ugut Nabi Syuaib alaihi salam. Ini style Samsing lah. Samsing punya perangai. Kan, ugut. Dia kata walaula rahtuka la rajamnaka. Kalaulah tak kerana apa? Kalaulah tak kerana rahtuka ni ashiratuka wa kana fi man'atin min qaumihi. Baik, disebutkan dalam tafsir Al-Baghawi disebutkan Nabi Syuaib ni dia ashirah dia, maknanya suku, kabilah dia mempertahankan dia. Tadi kita baca dia orang kata tak kan, tapi sebenarnya kalau kita tengok balik yang awal yang kita bincang tadi, mana tadi yang apa, inna lanaraka fina dha'ifa, inna lanaraka fina dha'ifa kan, mereka kata
yang kita terjemah tadi, kita kata kaum kamu tidak menyokongmu. Sebenarnya bukan tak menyokong, kaum kamu tak berada di atas agamamu. Tak bermaksud dia pun tak sokong. So maknanya Nabi Syuaib AS mendapat bantuan, pembelaan daripada suku kabilahnya, tetapi ada suku kabilahnya tu semua bukan semua beriman kepada dia. Macam Nabi kita Muhammad SAW mendapat bantuan dan juga pembelaan daripada Bani Hashim dan Bani Abdul Muttalib, Bani Hashim dan Bani Muttalib, sehingga menyebabkan pemboikotan yang berlaku pada zaman Makki, pada period Makki kan, Nabi SAW telah, dan orang Islam telah diboikot selama 3 tahun, dan Nabi mendapat bantuan dan pembelaan daripada Bani Hashim, suku dia, dan juga Bani Muttalib, dan sehingga Bani Hashim dengan Bani Muttalib pun diboikot sekali walaupun mereka tak beriman. So sama macam Nabi Syuaib. Sebab itulah perkataan kita kata apa, wa inna lanaraka fina dha'ifa tu, kami melihat engkau ni lemah, bukan bermaksud Nabi Syuaib tak disokong oleh kabilah dia, suku kabilah dan asyirah dia, tetapi dia diberikan bantuan, dia ada pembelaan, dia ada perlindungan, tetapi mereka tidak beriman. Tak semua mereka beriman, majoritinya tak beriman, masih lagi berpegang dengan agama ajaran nenek moyang. Di sini ada satu faedah da'wiyah yang sangat halus. Maknanya dalam kita mencari bantuan dan pembelaan atau perlindungan, tak semestinya kita kena mencari perlindungan dan pembelaan orang yang suka kat kita atau orang yang berpegang agama dengan sama dengan kita. Tak semestinya. Maknanya dalam situasi yang mendesak. Itu dalam dakwah. Dalil dia banyak lah. Nabi SAW dibela dan dibantu oleh bapa saudaranya yang bukan Islam, dan kaum dia yang bukan semua juga Islam, kan? Baik. Sama macam Nabi Syuaib AS. Sebab itulah kaum dia membuat ancaman, walaula rahtuka la rajamnaka. Kalaulah tidak kerana ashiratuka. Rahtuka kat sini maknanya ashiratuka. Ini suku kabilahmu yang membelamu, yang melindungi kamu. La rajamnaka, kami akan rejam kau. Kami akan bunuh kau. Tapi disebabkan kau ni ada orang yang masih backup kau, kaum kau sendiri masih backup kau, walaupun mereka tak beriman dengan kau, tapi dia orang sayang kau sebab kau ni adalah daripada asyirah dia orang, daripada suku kabilah dia orang. Mesti kalau tak kerana mereka tu ada, kami sudah tentulah kami akan, kalau mereka tu tak ada, sudah tentulah kami akan bunuh kau. Kami akan settle kau ni. Larajamnaka. Sebab tu kata Imam Ibn Kathir, wa hadha min kufrihimil baligh wa inadihimus syani'. Ini termasuk daripada dalil yang menunjukkan kekufuran mereka yang sampai kemuncaknya dan penentangan mereka yang sangat dahsyat. La rajamnaka maknanya la qatalnaka. Rajamnaka maknanya kami akan membunuh kau. Ar-rajmu aqbahul qatli. Imam Al-Baghawi, rajam ni adalah bentuk pembunuhan yang paling buruk sekali. Kan? Satu lagi tafsir ar-rajmu boleh juga kami akan maki kau. Kami akan kutuk kau. Kami akan burukkan kau. Kan? La rajamnaka. Mereka kata. Baik. So di sini menunjukkan kepada kita keberadaan pendokong di dalam dakwah. Dalam konteks ini adalah kabilah Nabi Syuaib AS, suku kabilah dia. Antara sebab yang boleh melindungi kepentingan dakwah. Sebab yang boleh melindungi kepentingan dakwah. Sebab itu dakwah ni, kita tengok para Nabi dan Rasul, mereka bukan dakwah mengajak kepada pemusuhan. Mereka dakwah mengajak kepada perbaikan. Sebab kalau dakwah dibina di atas dasar pemusuhan,
sudah tentulah apa? Tidak terrealisasilah bentuk pertolongan dan perlindungan. So kita kena fikir logik lah. Kalau kita dakwah nak ajak gaduh orang ni, habis musuh ramai lah. Dah lah dakwah tu sendiri memang confirm akan ada musuh. Memang confirm akan musuh. Kemudian kita bebankan lagi dakwah dengan kita pergi bermusuh dengan semua orang. Sampai tak ada lah. Ini kena fikir logik lah. Musuh bukan dicari. Maknanya musuh ni dia datang setelah kita menjelaskan kebenaran. Maknanya kita bukan pergi cari musuh, tetapi kita akan berhadapan dengan musuh bila kita ditetapkan untuk berhadapan. Sebab memang dalam hadis banyak Nabi SAW kata apa? La tatamannau liqa'al adu. Jangan kamu bercita-cita untuk bertemu musuh. So Nabi beritahu, la tatamannau bi liqa'il adu. Jangan kamu bercita-cita untuk bertemu dengan musuh. Maknanya di sini, jangan kamu bercita-cita untuk menjemput permusuhan itu dengan sengaja. Itu kita kata. Sebab tu geng-geng jamaah tahzir ni, Ghulatut tajrih, Ghulatut tahzir, dia pun tak faham benda ni. Yang dia pun tahu kita nak apa? Tegakkan kebenaran, kita mesti kena bermusuh dengan orang. Dia terus bermusuh, musuh sampai tak ada orang yang selamat. Semua kawan-kawan dia, ustaz dia sendiri pun musuh. Habis dah tak ada dah. Kan? Ini tak kena. Kalau kita terus tetapkan tujuan dakwah adalah untuk bermusuh, habis. Tak ada perlindungan, tak ada asbab-asbab yang boleh menyelamatkan. Kan? Asbab-asbab yang Allah Ta'ala jadikan sebagai sebab-sebab yang boleh melindungi sesuatu dakwah. Itu tak betul lah. Mereka asal dakwah bermusuh. Betul bukan? Asal dakwah kita ajak kepada tauhid, ajak kepada sunnah, ajak kepada rahmat, ajak kepada musuh tu akan datang. Kok mana pun musuh akan datang. Tapi jangan kita cita-cita untuk bertemu musuh. La tatamannau liqa'il adu. La tatamannau liqa'il adu, kata Nabi. Jangan kamu cita-cita untuk bertemu musuh. Maknanya kita ni kalau boleh minimumkan musuh. Minimumkan semampu mungkin musuh. Musuh yang datang yang tanpa diundang ni memang akan datang. Tapi kita kena minimumkan. Maknanya kita dah tahu kita ni tak ramai. Kita ni sikit. Kita tahu kita tak ramai orang sukakan kebenaran. Kita dah tahu. Kita dah sedar. Kitalah yang kena bawakan perubahan dari sudut kita memberikan kebaikan. Itulah dakwah para Nabi dan Rasul. Bukan terus-terus kita ambil hujah ni tengok dakwah Nabi dan Rasul tak diterima dan sebagainya. Bukan macam tu. Sikit tak. Bukan, salah. Ramai orang salah faham bab ni. Kan? Maknanya bukan juga bermaksud kita kena ramaikan, kita kena meramaikan kawan-kawan ataupun ramaikan luaskan hubungan tu sehingga kita menjatuhkan prinsip kita sendiri, sehingga kita mencairkan prinsip kita. Bukan itu maksud, bukan juga maksud macam tu. Kita ambil dalam konteks apa? Hidup kita sebagai seorang Muslim lah. Kan? Ya kita kan, samalah kita tak mau ada musuh yang ramai. Betul tak? Kita nak supaya kita ada hubungan yang baik dengan orang sekeliling kita dan sebagainya. Bukan kita nak bermusuh. Sebab kalau kita membina hubungan yang baik dengan orang sekeliling kita, jiran, tetangga, keluarga dan sebagainya, itulah yang akan menguatkan lagi hubungan kita dan dapat memberikan maslahah duniawiyah atau maslahah ukhrawiyah, dunia dan akhirat. Tapi kita fikir sebaliknya, fikir terus-terus nak bermusuh. Itu jadi masalah. Kan? Dengan orang ni tak boleh, dengan jiran dia ni bergaduh, dengan orang tu dia bergaduh, dengan orang ni dia bergaduh. Apa yang dia dapat maslahah? Last sekali duduk seorang-seorang, tak payah bergaul dengan orang.
Dalam konteks itu kan kita sama juga macam dalam kita tengok macam dakwah para nabi dan rasul. Nabi SAW pergi ke Taif kan, nak dapatkan bantuan dan perlindungan daripada Bani Thaqif, walaupun tak diterima tapi Nabi tetap pergi. Nabi berusaha SAW. Nabi pergi ke pasar Majaz. Nabi berdakwah ketika mawasimul hajj, musim-musim haji. Nabi membentangkan dirinya. Nabi kata, siapa yang nak tolong aku sampaikan kalam Allah? Siapa yang nak tolong aku sampaikan uballighu kalam Rabbi fa inna Quraisyan qad mana'uni fi tablighi kalam Rabbi. Siapa yang nak tolong aku untuk sampaikan kalam Tuhan, untuk dakwah kepada Allah, untuk ajak orang kepada agama Allah? Siapa nak tolong aku? Nabi minta. Nabi bentangkan. Kerana sesungguhnya Quraisy menghalang aku. Kaumku sendiri menghalang aku untuk menyampaikan kalam Tuhan. Asalnya kita kena usaha. Dan balik pada perkataan Nabi, la tatamannau liqa'al adu, jangan kita bercita-cita nak bertemu dengan musuh. Ya, memang musuh akan datang, musuh tu ada, tapi jangan kita bercita-cita. Fa idza laqitumuhu fathbiru fasbiru. Kalau kamu dah bertemu musuh, kena sabarlah. Ini tak sabar kan. Dia anda bagi contoh yang mudah lah. Kita orang hari ni banyak bergaduh pasal salah faham, bergaduh dekat media sosial kan. Kemudian dia berpunca daripada cara dakwah salah. Cara dakwah salah, maknanya cara nak menegur orang salah kan. Terutamanya orang yang dah dia ikut trend ni, trend buat apa, react YouTube react YouTube sana, react orang tu, react orang ni. Bila orang react dia marah melenting. Tak boleh lah kan. Sepatutnya dakwah ni kita tak jadikan fokus kita untuk menjatuhkan atau mengaibkan mana-mana peribadi. Tak. Memang orang individu tu buat salah macam mana sekalipun dia salah, tapi dakwah ni bukan tujuan dia kita nak jatuhkan orang ni, walaupun dia dah buat salah sekalipun, bukan itu tujuan kita. Tujuan kita nak isalul khair, iradatul khair lil mansuh. Itu tujuan nasihat. Kita nakkan kebaikan kepada orang yang kita nasihat tu. Kalau kita buat video, kita ambil gambar dia, kemudian kita edit, kemudian kita troll dia, kemudian kita kutuk dia, kemudian kita menyebabkan orang maki hamun dia, kita menjadi punca orang maki hamun dia, menyebabkan orang jatuhkan kredibiliti dia. Ini walaupun dia tu buat kebatilan, walaupun dia tu buat syirik ke, buat bid'ah ke, buat apa sekalipun, tetap kita tak boleh dia buat macam tu. Macam mana dia nak terima? Adakah tujuan kita nak menyampaikan kebenaran atau kita nak menjatuhkan dia? Itu je. Kita tanya balik diri kita. Kita nak jatuhkan dia ke ataupun kita nak sampaikan kebenaran? Kecuali kalau memang orang dah tak boleh terima, maknanya orang pula terpedaya dengan dia, itu ada lain kes, lain keadaan. Sampai orang terpedaya kan dengan kedudukan dia, dengan tak boleh. Itu pun kita ada batasan. Tak boleh kita attack peribadi dia, tak boleh. Sebab itu yang selamat orang yang ikut dakwah para nabi dan rasul, maknanya mereka bukan tujuan kita ni nak jatuhkan orang tu. Bukan. Kita nak sampaikan kebaikan. Kalau boleh dia dapat terima kebenaran, itu yang kita bersyukur kepada Allah. Kalau dia boleh terima kebenaran, itu yang kita nak. Bukan kita nak nerakakan dia kan, nak sesatkan dia terus, tak. Selagi dia masih hidup, dia ada peluang untuk terima hidayah. Kita pun selagi kita hidup, kita pun ada peluang untuk kita ni sesat. Na'udzubillah min dzalik. Kita rasa kita syok, kita mengaji hari-hari, kita baca Quran, kita rasa kita takkan sesat, tak. Kalau Allah Ta'ala boleh bagi petunjuk kepada orang yang paling sesat di atas muka bumi ni, selagi dia masih hidup, dia ada ruang
Maka begitulah juga kalau kita, seseorang individu tu dia paling berada di atas kebenaran, macam mana sekalipun kuat di atas kebenaran, selagi dia masih hidup dia tak aman daripada fitnah. Wa inna ahadakum la ya'malu bi'amali ahli jannah hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dhira' fayasbiqu alayhi alkitab fayamalu bi'amali ahli an-nar fayadkhulaha. Na'udzubillahi min dzalik. Wa inna ahadakum la ya'malu bi'amali ahli an-nar hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dhira' fayasbiqu alayhi alkitab fayadkhulal jannah. Dalam hadis Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu tentang innamal a'mal bil khawatim. Seseorang tu dia amalan dia ditentukan dengan perakhiran dia. So, sebab itu kita kata dakwah para nabi dan rasul bukan nak menjatuhkan orang, bukan nak kita bermusuh dengan orang, tapi kita nak sampaikan kebaikan. Dalam masa yang sama mereka meraihkan juga tahap-tahap. Tahap-tahap. Kan? Kebanyakan kita dia tak nampak benda ni, maksudnya dia jadikan sebab dah orang panggil dah sebati, dah jadi hari-hari ni duk cakap pasal orang tu kan. Jadi dia dah tak ada warak. Cuba baca sirah ulama, cuba tengok Imam Al-Bukhari. Imam Al-Bukhari kata, aku tak pernah ribah seorang pun dalam hidup aku, tak pernah ribah. Cuba tengok ulama kesebarkan ilmu. Orang buat salah, ada orang buat salah. Sampaikanlah tegur kesalahan tu dengan hikmah, bagi tahu benda yang salah. Tapi tak perlulah kita kata sampai tahap kita nak jadi nak mengaibkan orang, nak jatuhkan orang tu, nak jatuhkan ni. Sebab tu bila orang tanya kita buat apa, orang yang sekarang kan jenis dia buat video YouTube kan, dia react sebab dia nak dapatkan views yang ramai. So kadang-kadang benda tu dia dari sudut undang-undang pun boleh menimbulkan masalah, dari sudut uslub dakwah pun tak tepat, bahkan salah. Tapi benda tu dah jadi budaya. Tapi last sekali, percayalah, kalau kita tengok balik last sekali, bila orang react dekat dia, dia melenting kan, dia marah. Pasal dia buat benda yang sama, tapi bila orang buat kat dia, dia marah. Itu yang jadi masalah tu. Saman menyaman ini, pasal dia pergi tak cerdik kan, dia nak tegur kesalahan, tegur je lah kesalahan, tak payahlah. Kadang-kadang tak perlu pun nak sebut siapa. Tapi orang kita ni satu juga perangai dia, Ustaz sebut kat siapa ni? Dia macam tu. Ustaz sebut kat siapa ni? Apa Ustaz nak tuju kat siapa? Ustaz nak condemn kat siapa? Ini perangai tak. Ini pun perangai kena tegur juga. Kita kata senang, tuju kat hang. Tuju kat diri sendiri. Tuju kat diri sendiri. Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Kita hisap diri kita dulu sebelum kita nak hisap orang lain. Itu lebih baik. Itu masalahnya bila kita dah kita dah jadi terbiasa. Kadang-kadang kita kena tegur benda ni. Ya betul, reaction video ni generate income. Yalah pasal dia jadi, itulah kita kata benda yang syahwat ni, pasal nakkan duit, nakkan income dengan cara macam tu. Sebab itu kita kata banyak lagi benda kan. Kalau dia nak buat video YouTube, buat benda yang dia sebar, yang kita tak nafikan peranan YouTuber kan. Dia adalah ejen yang menyebarkan kebaikan, dan dia juga boleh menjadi ejen yang menyebarkan pemusuhan dan juga kejahatan, keburukan. Jadi orang yang mengaji, anda cakap ni kat orang yang mengaji, orang yang menuntut agama, orang yang ada latar belakang mengaji agama. Kalau dia nak jadi YouTuber, buatlah YouTube yang bermanfaat dan tidak menimbulkan pemusuhan. Dia tak boleh bagi alasan kononnya dia amar ma'ruf nahi munkar, sedangkan dia tak sedar perbuatan dia tu bukan amar ma'ruf nahi munkar, bahkan lebih kepada keburukan berbanding kebaikan. Mafsadah. Kadang-kadang jadi fitnah pada guru dia ataupun pada orang yang dia sama. Maknanya dia tak, last sekali dia bukan bawa pada penerimaan kepada teguran tu, last sekali orang jadi marah, jadi dengki, jadi bermusuh. Itu yang kita tengok banyak berlaku. Saman kan, lepas tu ajak gangster pergi pukul semua kan.
Sebab kita sendiri yang tak jaga. Kita buat react kat orang tu, react kat orang ni kan, react orang ni, react orang tu, tiba-tiba orang hentam kita macam ni kita nak tegur orang yang buat macam ni. Dia rasa dia buat tu orang. Ya, hatta alasan dia kata sebab orang tu sebarkan kesalahan, sebab orang tu sebarkan hadis palsu, sebab tu orang tu sebarkan apa dia perkataan yang salah ataupun tafsiran yang salah ataupun hadis yang palsu. Ya, memang dia sebarkan hadis palsu tu satu kesalahan. Tetapi sepatutnya kalau kita betul-betul nakkan kebaikan kepada orang tu supaya dia berubah, dan orang yang lain yang melihat dan mendengar, apa yang kita buat? Kita bagi tahu kesalahan dan tak perlu kita sebut pun. Sebab tu ana sebut dalam kuliah ana baru ni, ana kata base pada hadis Nabi SAW, mabalu aqwamin yaquluna kadza wa kadza. Kenapa dengan satu kaum ni dibuat macam ni. Nabi tak sebut nama kan. Apa Imam An-Nawawi cakap dalam Syarah Sahih Muslim? Untuk menjaga dia punya air muka dia. Sebab kita kena faham macam mana kalau kita buat salah, kita tak suka orang terus cakap depan kita, isteri kita dengar atau anak-anak kita dengar kan. Kita tak suka, betul tak? Bayangkan ribuan orang tengok, jutaan orang tengok dalam video. Kita tak tahu orang tu dia ada. Lebih-lebih lagi orang tu ada jawatan ke, ada kedudukan ke, ada pengikut ke, kan? Benda-benda tu kita kena raih kan. Kalau kita buat macam tu, habis react orang tu, react orang ni, dia jadi apa last sekali? Kan? Orang takkan terima lah. Orang akan susah untuk terima. Kecuali orang-orang yang, yalah mungkin ada orang ramai ni tak boleh jadi hujah kan. Ada ramai orang suka. Ramai orang kata kena buat ustaz, ustaz kena jawab react orang ni. Ni. Kalau dengan anak buah penampak. Buah penampak. Memang ada orang cuba untuk kita kata untuk menimbulkan permusuhan tu dengan cara macam ni. Kan? Kena react orang tu, kena rot orang ni, kena bantah orang ni, kena sebut, kena terang-terang. Kita zaman sekarang bukan kita tak ikut zaman tu, kita tak ikut trend. Kita jangan ikut trend yang orang budaya yang buat react ni. React orang tu, react orang ni. Atas alasan amar makruf nahi munkar sekalipun tak tepat. Lebih-lebih lagi kita tengok keadaan sekarang ni bila bercampur antara hak dan batil. Itu lagilah benda tu lagi susah. Dan complicated. Sebab tu balik pada asal kita tegur kesalahan, kita sebut, tak payah sebut pun pelaku dia. Tapi masalahnya pengikut pula, follower pula. Dia yang follower ni lah yang cucuk pula. Tak boleh, ni orang tak tahu. Nanti orang tak tahu tu yang masalah. Nanti orang tak tahu dia ni. Itu kita kata, kita niat nak, memang ada certain part, kita nak supaya orang jauhkan daripada tokoh-tokoh yang sesat. Kita tak nafikan. Tokoh-tokoh yang sesat, yang terang-terang sesat apa semua ni, kita tak nafikan. Kalau maknanya benda tu kita kata, pada keadaan tertentu memang kita kena sebut. Memang kita kena sebut. Tapi masalahnya, adakah semua individu sama kedudukan dia dengan tokoh sesat tu? Tak sama. Ada orang yang keliru, ada orang yang dia tak niat pun nak ikut kesesatan tu, dia tersalah. Ada orang dia ikut-ikut kan. Tapi dia akan menimbulkan, sebab kita kata benda tu kan, dia jadi ada syahwat, kemudian dia cuba untuk tarik. Syaitan datang. Ni kita kata talbis iblis pada orang-orang yang buat konten-konten sedemikian. Talbis ni kita boleh buat kitab boleh buat bincang. Talbis iblis kepada orang-orang yang terlibat dengan pembikinan video-video konten ni. Buat video konten, react dan sebagainya ni. Kan? So, kadang-kadang benda yang dia bukan ahli dia,
ataupun dia tak faham apa pun, dia react. Itu menunjukkan sifat tergesa-gesa. Selalunya orang akan ambil print screen dekat Facebook, dekat Twitter orang tu. Kemudian di print screen, kemudian dibawa kat tempat dia, kemudian dia komen semua. Padahal out of context. Keluar daripada konteks orang tu. Satu isu, kemudian dia hanya faham satu tu je. Banyak benda lagi lain yang dalam paragraf yang sama dia tak tengok sampai, tak baca sampai habis. Dia buat tafsiran sendiri. Itu yang menyebabkan berlaku salah faham dan berlaku bergaduh-bergaduh ni. Sebab tu kita elakkan. Nak buat YouTube, nak jadi YouTuber ni, kita kata buat benda yang tak payah nak menimbulkan kontroversi lah maknanya. Kan, buat kalau nak share, nak masak, buat masak. Kalau nak menjahit, share menjahit. Kalau nak share buku kan, kata nak share ilmu, share ilmu. Tak payah nak react orang tu, react orang ni, react orang tu, tak payah. Kalau salah ada orang sebarkan hadis palsu, sebarkan. Tulisan tu buat umum. Sebab kita ni dakwah jadi macam merba, jadi rosak bila kita duk tertumpu pada orang tu, orang ni, dia tertumpu pada individu. Sebab apa kesalahan kita kata orang tu buat salah? Pasal fulan dan alan buat. Tapi dia tak belajar bahawasanya kesalahan yang sama boleh berlaku pada orang lain. Itu maksud utama kita tegur kemungkaran, sebab kita tak mau orang tu terus dalam kemungkaran dia dan orang lain. Itu tujuan utama bila Nabi SAW sebut ma balu aqwamin yaquluna kadza wa kadza. Kenapa satu kaum ni, satu orang ni dia buat macam ni. Nabi nak bagi peringatan pada orang lain, bukan pada individu tu saja. Jauhlah untuk menjatuhkan air muka dia. Itu kita kena faham. Tapi ramai orang tak faham ni. Terutama orang yang buat video-video yang jenis nak melaga-laga kan, satu hal agak. Last sekali orang tak terima, orang kata tengok ni perangai. Tengok perangai mereka ni. Tengok perangai Wahabi. Yang ada tidur Wahabi kan. Tak, kadang-kadang kita kena muhasabah. Sebab selalu kita tengok, kita nak salahkan orang lain kan, tak terima kita punya pendapat dan sebagainya. Tapi kita sendiri tak muhasabah apa cara kita. Sebab tu teliti dan tengok macam mana keadaan, macam mana dakwah, usul dakwah para Nabi dan Rasul. Tapi ada orang bagi hujah, dia kata, tapi Ustaz dalam jarh wa ta'dil kita kena, itu ilmu jarh wa ta'dil lain. Jangan kita nak mandai-mandai nak faham jarh wa ta'dil, kita nak masuk. Jarh wa ta'dil tu fannun min funun yashtaghilu bihi ahlul hadis. Jangan kita syok sendiri, kita duduk macam kita ni Yahya bin Ma'in. Kita ni syok sendiri tu, kita Imam Ahmad bin Hanbal. Itu berat tu. Yang tu jarh wa ta'dil tu letak tempat dia. Kita tak jarh wa ta'dil, jahil, mustalah hadis menjahil, apa semua, bahasa Arab pun tak lepas. Tapi nak duduk tempat kita ni macam Imam jarh wa ta'dil, janganlah. Jangan nak perasan. Selalu orang bagi alasan tu, tapi Ustaz ni Imam jarh wa ta'dil ni dia boleh sebut kejahatan, boleh sebut orang ni, boleh sebut. Relax kena i'rif qadrak, kena tengok, kena sedar diri tu penting. Satu balik pada usul dakwah para Nabi dan Rasul. Berapa banyak Nabi SAW bila tegur kesalahan orang tu, Nabi sebut nama. Berapa banyak? Cuba bawa riwayat. Kebanyakan, sebab tu orang kata majoritinya Nabi tak sebut. Nabi tak ta'yin. Dan itulah yang lebih aslam, yang lebih munasabah dengan keadaan kita hari ini. Sebab kita dah tengok dah orang ni naik mahkamah pasal apa? Pasal saman dia ni. Pasal apa? Disebut dalam ceramah, nama saya ni disebut ni. Ya kan? Last kali jadi apa? Jadi benda tu kita kata, memang setengah orang kata inilah cabaran dakwah. Tak, hang yang salah. Tak boleh engkau nak kata ni cabaran dakwah, tak, hang yang salah. Engkau yang tak jaga uslub. Tak jaga, kita kata apa, perkataan yang digunakan. Jangan salah orang lain. Wa man wajada khairan falyahmadillah wa man wajada ghaira dhalika fala yalumanna illa nafsah.
Siapa yang dapatkan kebaikan, maka pujilah Allah. Siapa yang dapat selain itu keburukan, maka janganlah dia mencela melainkan diri dia sendiri. Pula kita kata masalah bila dia jadikan dia nak generate income tu yang masalah tu. Dia dah masuk kan syubhat, dia masuk syahwat dan syubhat. Maksudnya dia ada kepentingan yang tertentu. So jadi dia cuba untuk paksa tujuan dia untuk generate income tu, untuk cari kontroversi. Yalah betul ya. Dia memanglah kalau kita tengok style media-media masa sekarang, media sosial, kalau dia tak buat benda-benda yang kontroversi, tak dapatlah reaction, tak dapatlah views yang ramai kan. So mestilah kena buat benda-benda yang apa, yang di luar kotak kan. Tapi kita kata adalah benda-benda yang kita kata, bukanlah kita kata benda tu tak boleh secara total kan, tapi kena tahu batasan kan, kena tahu batasan kan. Sebab tu kita kata kadang-kadang dia jadi orang tak terima kan. Kita orang tak terima. Pasal apa? Kita orang anggap kita ni nak jatuhkan orang ni. Kita sendiri tak menzahirkan keikhlasan kita dalam menyampaikan. Kita seakan-akan nak attack orang tu, nak attack orang ni kan. Dan perangai netizen ramai, orang masyarakat ni ramai pula dia nak tuju kat siapa? 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 Dia tak tahu rupanya nak tuju kat dia. Itu masalah. Sebab itu kita kata kena lazimi majlis ilmu kan. Maksudnya lazimi majlis ilmu, maknanya kita ni maknanya media sosial ni patutnya orang yang kita sebarkan ilmu tu. Kita nakkan kebaikan, kita nakkan orang yang salah tadi, orang yang buat salah, orang yang buat syirik ke, orang yang buat bid'ah ke, orang yang buat benda khurafat ke, kita nak supaya dia berubah. Kan? Kita nak. Kalaulah para sahabat dulu depa dakwah ni kira nak bermusuh dengan orang, kita tak dengarlah nama seperti Umar bin Al-Khattab. Kita tak dengarlah nama seperti Amr bin Al-As. Kalau Nabi awal-awal lagi dakwah dia, nak ajak nak bergaduh dengan orang dan sebagainya, nak konfront orang ni, konfront orang tu, sudah tentu kita tak dengar nama-nama besar dalam sejarah Islam. Menunjukkan dakwah para Nabi dan Rasul diajak kepada kebaikan, dan dia buat benda yang kita kata apa, yang bukan mengajak kepada permusuhan, maksudnya menyampaikan kebenaran kan. Kalau tak, kita tak dengar nama Umar bin Al-Khattab kan. Kalaulah sahabat-sahabat Nabi terus boikot dia awal-awal, tak ada usaha untuk dekati dia dan sebagainya. Apa yang menjadi penyebab Umar masuk Islam, Amr bin Al-As radhiyallahu, Khalid bin Al-Walid, ini nama-nama yang hebat ni, mereka asalnya menentang Islam kan. Sebab tu kita kata bukannya kita jatuh orang ni. Allahul musta'an wa alaihi atuklan. Yalah, mungkin ada orang yang berpandangan benda tu perlu pada zaman yang kita kata yang dah tak ada limit kan orang sini. Ya, ada benda yang kita boleh sebut nama individu dan sebagainya, ada benda yang kita tak perlu sebut pun, tapi kita nak sampaikan kebenaran tu, yang penting sampai kepada masyarakat kan. Supaya kita kata orang jelas, maknanya kita punya seruan tu bukanlah untuk menjatuhkan air muka orang ni, orang tu dan sebagainya. Sebab itu kita kata dakwah ni dia perlu dibina di atas dasar ilmu dan juga maslahat. Bukan kita main hentam ikut radar kan. Tak radar kan. Wallahu musta'an. Baik. Jadi anda rasa cukup setakat itu, naktafi bihadzal qadar. Jadi kita berhenti dekat mana tadi, walau la rahtuka la rajamnaka wa ma anta alaina bi'aziz. Kita akan sambung pada kelas akan datang. Semoga Allah SWT memberkati apa yang kita sampaikan. Naktafi bihadzal qadar. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.